Sekarang kita pergi kepada Menteri Kementerian Sumber Manusia. Saya skip dulu ya. Terima kasih Tuan Yang Menteri juga jawab. Terlebih dahulu Kementerian Sumber Manusia ingin merakamkan ucapan penghargaan dan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah begitu prihatin dalam hal berkaitan warga pekerja dan perkembangan modal insan yang menjadi tulang belakang kepada pembangunan negara. Seramai 16 orang ahli yang berhormat telah memberikan pandangan, saranan dan teguran yang cukup membina. Sebanyak 25 isu berkaitan Kementerian Sumber Manusia telah dibangkitkan di sepanjang perbahasan titah yang di-Pertuan Agong mulai 2 hingga 9 September 2020. Tuan Yang di-Pertua, daripada 16 ahli yang berhormat yang menyentuh perkara berkaitan kementerian ini, seramai 8 orang ahli yang berhormat iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Seri Welpari, Yang Berhormat Senator Datuk Razali bin Idris, Yang Berhormat Senator Datuk Lim Pei Yen, Yang Berhormat Senator Tuan Engineer Muhammad Nasir bin Hashim, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Husin Awang, Yang Berhormat Senator Datuk Ng Chiang Chin, Yang Berhormat Senator Puan Ras Abida binti Muhammad Razi, dan Yang Berhormat Senator Tuan Suresh Singh, anak lelaki Raspal Singh, telah membangkitkan isu-isu mengenai pengangguran dan peluang-peluang pekerjaan di negara ini. Tuan Yang Pertua, selama lebih 1 dekad, negara mencatatkan guna tenaga penuh dengan kadar pengangguran di bawah 4%. Walau bagaimanapun, pandemik COVID-19 telah menjejaskan landscape ekonomi serta pasaran pekerjaan global termasuk Malaysia. Jumlah penganggur terkini yang direkodkan pada Jun 2020 adalah seramai 773,200 orang, iaitu peningkatan sebanyak 48.3% berbanding 521,400 orang pada bulan yang sama pada tahun 2019. Data terkini oleh Jabatan Perangkat Malaysia ataupun DOSA menunjukkan bahawa kadar pengangguran Malaysia menurun kepada 4.9% pada Jun 2020 berbanding dengan 5.3% pada Mei 2020. Tuan Yang Pertua, walaupun pada bulan Mei lalu kita telah mencatatkan kadar pengangguran sebanyak 5.3%. Setelah kita telah membenarkan dengan bantuan semua rakyat Malaysia, kita dapat memerangi COVID-19 atau mengawal dalam keadaan terkawal, maka kita telah membenarkan beberapa sektor untuk terus beroperasi, maka daripada 5.3% kita sempat turun ke 4.9%. Manakala jumlah pengangguran belia terkini pada bulan Jun 2020 adalah seramai 335,800 orang, iaitu 30.1% daripada jumlah keseluruhan penduduk yang berumur 15 hingga 24 tahun. Sebagai perbandingan, Pertubuhan Buruh Antarabangsa ataupun ILO menerusi penerbitan Global Employment Trends for Youth 2020 menganggarkan kadar pengangguran belia di peringkat global berada pada paras 13.6%. Kadar pengangguran dalam kalangan belia adalah fenomena biasa yang dihadapi oleh kebanyakan negara membangun dan maju di dunia. Sebagai contoh, kadar pengangguran belia di United Kingdom adalah sebanyak 11.2%, manakala di Australia adalah sebanyak 11.7% dan di Kanada sebanyak 11%. Selanjutnya, untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, kerajaan amat prihatin terhadap kesan pandemik COVID-19 kepada ekonomi negara. Untuk menangani situasi semasa ekonomi dan meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat, kerajaan telah memperkenalkan pakej-pakej rangsangan ekonomi termasuk prihatin dan prihatin khas tambahan serta penjana. Bagi mengurangkan massive retrenchment atau pemberhentian pekerja secara besar-besaran, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan. Pertama, Tuan Yang di-Pertua, kerajaan telah memperkenalkan program subsidi upah ataupun PSU. Program ini adalah untuk membantu majikan yang terkesan supaya dapat meneruskan operasi syarikat serta mengekalkan pekerja yang melibatkan pengagihan dana kerajaan sebanyak 15.3 bilion. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, sehingga 4 September 2020, Perkeso telah menerima sejumlah 330,415 permohonan daripada majikan. Seramai 2.7 juta pekerja
Angka ini telah membantu seramai 2.7 juta pekerja telah menerima manfaat daripada bantuan program subsidi upah yang melibatkan pembayaran sejumlah 10.29 bilion. Selanjutnya, selain daripada bantuan berbentuk subsidi upah, inisiatif yang lain adalah berkenaan dengan insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan. Kerajaan memperuntukkan dana sejumlah 1.5 bilion untuk tujuan ini. Inisiatif ini merangkumi insentif pengambilan pekerja, peningkatan kemahiran pekerja dan pencari kerja serta bantuan mobiliti. Bantuan kewangan ini adalah untuk individu yang layak bagi tempoh 6 bulan. Sehingga 4 September 2020, program insentif pengambilan pekerja ataupun hiring insentif dengan izin Tuan Yang di-Pertua telah berjaya menempatkan seramai 28,577 orang pekerja yang melibatkan 6,621 majikan dengan bayaran insentif berjumlah 8.75 juta. Seterusnya, Kementerian melalui Pembangunan Sumber Manusia Berhad ataupun PSMB telah melancarkan inisiatif penjana HRDF pada 22 Jun 2020. 5 skim diperkenalkan, iaitu Place and Train. Tuan Yang di-Pertua, walaupun sebelum ni kaedah ataupun pendekatan yang diamalkan adalah kita beri latihan, selepas itu baru mencari peluang-peluang pekerjaan. Dan memandangkan kadar pengangguran kali ini, maka Kementerian Sumber Manusia dan PSMB telah tukar pendekatan. Kali ini kita cari peluang pekerjaan dan seterusnya memberi latihan. Maka daripada train and place bertukar kepada place and train. Dan B40 Development, SME Development, Industry Revolution 4.0 dan Gerak Insan Gemilang, gig ekonomi untuk golongan belia. Setakat 4 September 2020, Pembangunan Sumber Manusia Berhad telah meluluskan seramai 30,085 pelatih bagi mengikuti skim-skim yang melibatkan penempatan pekerjaan dan self-employment dengan izin. Di bawah skim penempatan pekerjaan Place and Train sehingga 4 September 2020, seramai 15,512 pelatih termasuk golongan belia telah berjaya mendapat penempatan pekerjaan dengan bantuan kewangan berjumlah 82.55 juta. Selanjutnya, di bawah skim Gerak Insan Gemilang ataupun GIG pula akan membolehkan seseorang pelatih menceburi dalam menjana pendapatan dalam sektor ekonomi GIG setelah menamatkan latihan di PSMB. Setakat 4 September 2020, seramai 4,911 pelatih telah diluluskan dengan bantuan kewangan berjumlah 28.87 juta. Sebelum saya, Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya beredar kepada isu lain, ingin saya menegaskan di sini penularan wabak COVID-19 telah memberi kesan kepada semua sektor. Oleh yang demikian, program-program yang telah diperkenalkan oleh kerajaan yang prihatin telah membantu semua sektor yang terkesan, termasuklah sektor-sektor pelancongan, perhotelan dan industri penerbangan. Sukacita dimaklumkan kepada ahli yang berhormat, kerajaan telah menubuhkan Jabatan Kuasa Khas Pekerjaan Nasional ataupun JKPN. Peranan jawatan kuasa ini adalah untuk membincang long-term reform initiatives dengan izin, memandangkan terdapat isu-isu pasar pekerjaan yang bersifat struktural seperti mismatch dan sebagainya. Jawatan kuasa ini akan menjadi medium bagi memastikan hasrat kerajaan membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif pasaran pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cekap. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya, untuk makluman ahli yang berhormat, dalam usaha untuk mengurangkan pengangguran di kalangan belia, Kementerian Sumber Manusia menerusi Jabatan Tenaga Manusia JTM menawarkan program-program latihan dan pendidikan teknikal dan vocational TVET kepada belia-belia melalui 32 institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia termasuk Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ETTEC). Jabatan Tenaga Manusia sentiasa menyediakan laluan untuk menggalakkan lebih ramai belia menjalani latihan TVET bagi mendapatkan kemahiran baru maupun meningkatkan kemahiran sedia ada secara sepenuh masa dan separuh masa di ILTJTM di seluruh negara dalam pelbagai bidang kemahiran. Sehingga kini, JTM telah melahirkan seramai 215,869 graduan bidang kemahiran SKM tahap 3, SKM tahap 4 dan SKM tahap 5. Saya bersetuju dengan YB Senator Dato' Razali bin Idris yang telah menyatakan dalam perbahasan beliau bahawa akses latihan TVET berkait rapat dengan
kadar pengangguran yang rendah. Ini terbukti daripada kajian keberkesanan graduan ataupun e-tracer study online system yang dibuat terhadap graduan JTM, di mana secara puratanya 90% graduan berjaya mendapat pekerjaan dalam tempoh kurang dari 12 bulan selepas tamat latihan. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya isu-isu berkaitan dengan pekerja asing. Untuk makluman Yang Berhormat Senator Datuk Lim Peh Hen dan Senator Puan Haja Sabani binti Mat, kerajaan sentiasa memberi keutamaan peluang pekerjaan kepada pencari kerja tempatan. Lebih-lebih lagi dengan kesan pandemik COVID-19 yang telah memberi implikasi yang besar kepada pasaran pekerja negara. Walaupun ada juga beberapa sektor tidak bersetuju pendekatan kementerian supaya membekukan pengambilan pekerja asing sehingga hujung tahun, tetapi kerajaan telah membuat keputusan ini salah satu cara kita memberi keutamaan kepada warga tempatan. Maka walaupun begitu berat, kementerian telah mengambil pendekatan supaya tidak membenarkan pekerja asing sehingga kita menyelesaikan ataupun sempat mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Tuan Yang di-Pertua, ini terbukti apabila kerajaan mengumumkan untuk membekukan pengambilan pekerja asing baru dalam semua sektor yang dibenarkan untuk menggajikan mereka asing sehingga 31 Disember 2020. Pada peringkat ini, kerajaan mengambil pendekatan all out bagi memastikan pencari kerja warga negara diserapkan dalam pasaran pekerjaan bagi mengurangkan kadar pengangguran. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya isu mengenai latihan dan pembangunan sumber manusia. Seramai 4 orang ahli yang berhormat senator, iaitu Yang Berhormat Tuan Engineer Muhammad Nasir bin Hashim, Yang Berhormat Datuk Razali bin Idris, Yang Berhormat Senator Datuk Lim Peh Hen dan Yang Berhormat Tuan Haji Ismail bin Yaakob membangkitkan isu mengenai latihan dan pembangunan sumber manusia. Mismatch, Tuan Yang di-Pertua, kepada isu yang mismatch job skill yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Haji Ismail bin Yusuf, Kementerian maklum mengenai kesan negatif daripada mismatch job skill, iaitu perbezaan di antara penawaran guna tenaga berbanding keperluan permintaan tenaga kerja kemahiran oleh industri terutamanya dalam era IR 4.0. Oleh yang demikian, Kementerian melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK telah membangunkan standard kemahiran kepekerjaan kebangsaan ataupun NOSH bersama pihak industri. NOSH menggariskan kepakaran serta kompetensi yang perlu ada bagi setiap pekerja mahir di Malaysia mengikut tahap dan bidang kemahiran. Sehingga bulan Ogos 2020, sebanyak 1,966 silibus yang mengenal pasti piawaian NOS telah dibangunkan. Ingin saya menegaskan dalam Dewan Yang Mulia ini, kursus-kursus yang ditawarkan oleh JTM dan pusat-pusat latihan bertauliah di bawah kementerian adalah menepati keperluan industri ataupun industri driven. Meningkatkan levy PSMB. Tuan Yang di-Pertua, berhubung soalan Yang Berhormat Senator Datuk T. Mohan yang menyarankan PSMB untuk meningkatkan levy daripada 1% kepada 1.5%. PSMB dan Kementerian Sumber Manusia pada masa ini secara ikhlas tidak bercadang untuk meningkatkan peratusan kutipan levy, mengambil kira kelembapan ekonomi dan cabaran yang dihadapi oleh sektor-sektor ini. Kementerian telah membuat keputusan supaya tidak meningkatkan ataupun membebankan para industri. Peningkatan ini dilihat akan memberi kesan kepada kos operasi syarikat dan membebankan para majikan, terutamanya kepada perusahaan kecil dan sederhana yang pada masa ini sedang berhadapan dengan impak pandemik COVID-19. Ini adalah kerana daripada keseluruhan 32,148 majikan yang membayar levy, 87% adalah majikan PKS. Pada masa yang sama, 27 Mac 2020 yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pengecualian bayaran levy pembangunan sumber manusia untuk tempoh 6 bulan bagi semua sektor dalam membantu meringankan beban para majikan dalam menghadapi impak pandemik ini. Selain itu, Tuan Yang di-Pertua, pembangunan sumber manusia berhad tidak bercadang menaikkan levy kerana kerajaan juga telah memperuntukkan grant sepadan ataupun matching grant berjumlah 250 juta untuk menjalankan program-program latihan dan penempatan serta pelaksanaan kursus jangka pendek selaras dengan objektif dan fungsi penubuhan PSMB. Walau bagaimanapun, pembangunan sumber manusia berhad sentiasa bersedia untuk mempertimbangkan cadangan ini pada masa hadapan setelah ekonomi negara
menunjuk trend yang positif. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya untuk maklumat isu yang mengenai hiring insentif untuk golongan OKU. Untuk maklumat yang berhormat Puan Rasabidah, Kementerian sentiasa prihatin dan mengiktirafkan perihal kesediaan peluang pekerjaan bagi golongan orang kelainan upaya. Pelbagai program khas turut diadakan dan secara khususnya di bawah program insentif pengambilan pekerja ataupun hiring insentif, majikan yang menggajikan OKU akan dibayar insentif sebanyak 1,000 bagi setiap bulan bagi tempoh 6 bulan. Ini untuk menggalakkan majikan mengambil lebih ramai pekerja-pekerja OKU. Pelaksanaan program ini telah dapat meningkatkan penggajian OKU. Sehingga 8 September 2020, seramai 232 orang telah ditempatkan pekerjaan melibatkan 151 majikan. Program ini melibatkan pembayaran insentif sebanyak RM240,000 sebulan. Selain itu, program latihan kemahiran turut disediakan untuk meningkatkan kemahiran dan keboleh pekerjaan pekerja yang diambil tersebut. Saya berterima kasih kepada YB Senator yang telah mengemukakan cadangan agar program insentif pengambilan pekerja diteruskan. Kementerian juga melalui Jabatan Tenaga Kerja telah melaksanakan program skim bantuan menggalakkan perniagaan OKU yang membantu usahawan OKU mengembangkan perniagaan dan menggajikan OKU yang lain. Pencapaian sehingga 26 Ogos 2020, seramai 44 usahawan OKU telah menerima bantuan skim ini dan 82 OKU berjaya digajikan. Kementerian akan meneruskan usaha-usaha untuk membantu OKU dalam pencarian dan penempatan pekerjaan akan sentiasa diberi sokongan dan perhatian yang sewajarnya. Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya mengakhiri penggulungan kementerian pada hari ini, saya ingin melaporkan kepada Dewan Yang Mulia pada 3 September yang lalu, Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Ahmad, semasa perbahasan titah Yang di-Pertua Agong telah pun membangkitkan isu tidak ada caruman periksa bagi pekerja pembersihan R&R di Bukit Gantang. Sebagai kementerian yang bertanggungjawab dalam melindungi pekerja, tindakan serta-merta telah diambil oleh Perkesa Taiping untuk menyiasat perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator. Hasil siasatan majikan berkenan telah dikenal pasti dan majikan telah dikenal pasti dan telah diarah untuk membayar tunggakan caruman ke atas semua pekerjanya. Majikan terbabit telah memberi kerjasama dan menjelaskan pembayaran caruman untuk semua pekerja yang terlibat pada 8 September 2020. Tuan Yang di-Pertua, ini harus menjadi peranan dan tanggungjawab setiap ahli yang berhormat untuk memastikan nasib pekerja, tak kira sama ada di luar atau dalam, terbela secara hemat. Dan terusnya Tuan Yang di-Pertua, sebagai akhir kata kepada semua ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu-isu berkenaan Kementerian Sumber Manusia semasa perbahasan titah diraja, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Kementerian ini amat menghargai segala cadangan dan teguran, komen yang telah dikemukakan dan akan memperbaiki perkara-perkara yang telah dibangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat